Jadi untuk pertemuan ni kita ada cepat masa kan, lebih kurang dalam 20 bukan 20 lah, 30 minit lagi. Jadi saya nampak ada yang tertanya-tanya tu macam ada cerita hangat malam tadi kan. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu, tapi ada yang mesej, Ustazah kuliah hari ni jadi tak? Jadi alhamdulillah. Ceritanya kalau ada siapa yang baca dekat FB saya malam tadi, saya ada share kan. Lepas tu saya tengok bangun pagi ni heboh pula ya. Tiba-tiba rasa macam artis pula. Kisah saya dikejar oleh perompak tu lah, dikejar. Bukan malam tadi, malam sebelum, Sabtu malam. Pada Sabtu malam kemarin lah. Sabtu malam kemarin kan. Jadi cerita tu, ringkas ceritanya, saya lalu satu lorong tu. Lepas tu saya perasan memang ada motor duduk sebelah parking tu, tapi saya tak tahu motor tu ke yang ikut saya. Sampai dekat ujung, sebab jalan tu nak ke kanan memang kena menunggu. Kena menunggu sikit lah nak ke kanan. Masa tu lah, masa saya menunggu tu ada kereta depan satu, ada lelaki pakai topi kedah cuba buka pintu. Cuba tarik-tarik, lepas tu sebab dah ada kereta kat belakang, dia pun patah balik. Dia bukan dengan motor, dia turun daripada motor, dia berdiri. Maksudnya berani kan? Lepas tu masa tu dia mungkin nak cuba dulu pintu berkunci ke tak, betul kan? Jadi macam-macam sebenarnya dia boleh buat. Sama ada kalau pintu kita tak berkunci, dia boleh masuk. Soalannya saya rasa belakang tu mungkin ada yang bawa lah dia turun daripada motor. Betul kan? Dan memang Allah bagi saya rasa tu berapa kali, sebab kereta saya bukan auto lock. Maksudnya kena tekan lock baru lock semua kan. Jadi dalam perjalanan tu 2-3 kali. Sekejap saya tekan lagi lock, lepas tu tengok semua berkunci. Sebab dia terai bukan pintu depan je, pintu belakang pun dia terai. Maksudnya lepas dia terai pintu depan tak boleh, dia terai pintu belakang. Kadang lock depan je, tak lock automatik semua, betul kan? Masa tu memang dah cuak, dah berdebar, kita pun dah jadi terdiam. Panik, terdiam. Lepas tu orang depan pun dah membelok kanan, kita masih lagi macam kaku gitu kan, tergamam. Lepas tu akhirnya saya gerak jugalah, sebab kuliah tu ceramah yang kali pertama. Maksudnya dijemput, bukan kuliah biasa. Tak jauh pun daripada rumah saya. Dan kenapa saya gerak malam tu, biasanya memang malam suami akan hantar, akan ambil. Tapi sebab suami saya duduk di Terengganu masa tu, balik pun emergency. Okey, jadi bila saya dah gerak tu, saya memang tengok dekat cermin apa, macam tak nampak lah dia ikut, tak nampak motor tu, tak nampak. Ataupun sebab saya sedang dalam keadaan tergamam, saya tak perasan dia ikut. Lepas tu bila saya masuk kawasan tu, saya nampak orang dah ramai parking kan. Saya pergi parking belakang sekali. Dan tempat tu pun agak sunyi dan gelap, tak ada lampu macam tu lah. Mungkin sebab tak fikir panjang, memang saya tak fikir panjang lah. Bila saya parking tu, tapi saya tak keluar, syukurlah. Maksud saya tak terus keluar, saya duduk. Saya duduk dulu macam fikir, macam ketakutan lagi kan. Masa saya duduk tu lah, saya tengok dekat cermin atas, saya nampak kelibat yang sama datang daripada belakang. Maksudnya dia ikut. Yang kes-kes biasa berlaku kan, ada motor ikut, sebenarnya nak ikut, contoh ibu-ibu sekalian balik kan, dia akan ikut sampai rumah. Dia tunggu kita turun je. Bila turunnya sama ada dia main pukul kita ke, kan? Yalah, tarik ni maksudnya kadang dia pukul dulu. Okey, lepas tu bila saya nampak tu, saya dah cuak tu, saya tekan horn kuat-kuat mula-mula. Saya tekan horn, tapi dia pun makin ni lah, makin datang. Lepas tu nampak pada tangan dia tu besi. Memang besi, nampak lah. Lepas tu dia datang daripada sebelah kiri ni. Lepas tu dia ketuk lah. Dia hempas cermin kereta. Kuat dia hempas tu, memang kuat. Kita bila dah berdebar, dah nampak kelibat malam pula tu kan. Lepas tu dia hentuk pula. Masa tu memang kita akan memang panik, memang berdebar. Jadi saya parking pula rapat dengan orang depan. Jadi memang rapat. Kalau nak pergi tu, saya mungkin akan langgar. Tapi Allah bagilah ketenangan tu. Reverse, mengundur, kemudian ambil uang. Terus saya pun masuk pagar kawasan kuliah tu. Memang saya masuk tu laju, saya tak tengok apa dah. Memang dekat je dengan beberapa orang. Maksud saya tak langgar orang je. Saya kita macam dah panik kan. Begitulah. Jadi itu ringkasan ceritanya.
Maksudnya apa-apa pun boleh berlaku sebenarnya bila kita panik, sama ada kita bertempik, kita takut macam tu je, ataupun tekan minyak langgar je kereta depan, kita pun dalam keadaan akan luka ke apa ke, macam-macam boleh buat kan. Maksudnya bila orang berniat ataupun dah biasa macam pro lah, dia macam tak takut langsung lah. Tekan horn tu pun tak ada, dia datang, dia tetap datang, maksudnya nekat. Masa dia try buka pintu tu tak adalah macam dia takut-takut tengok belakang ke, tak ada. Macam biasa ataupun pro lah. Jadi di situ para ibu sekalian, memang bila cerita ni pun saya macam rasa trauma tu ada lagi. Tengok rasa kalau motor, kadang-kadang memang kita tak terfikir perkara ni akan berlaku pada diri kita. Saya pun tak pernah terfikir. Macam ibu-ibu yang ada di sini ni, hajah-hajah ni, nenek-nenek ni yang hantar anak cucu ke sekolah kan bawa kereta seorang-seorang. Saya nampak banyak kereta ni semua drive seorang-seorang, perempuan lah. Bukan malam ataupun siang pun kena berhati-hati. Banyak kes berlaku kan. Bila masuk je kereta, walaupun tempat dekat, terus kunci. Kadang kita dari depan tu, betul tak? Kita tak rasa apa-apa. Dia nampak je pemandu perempuan, dah lah orang tua kan. Dia boleh buat. Orang tua lagi banyak gelang meh tu kan. Maksudnya orang tua kan dah lagi banyak duit bawa kan. Orang muda nampak bergaya tak ada duit. Okey. Boleh saja kita tu bila berhenti je dia boleh masuk. Sama ada nak ambil kereta ke, nak buat apa ke, kan, betul kan? Jadi masuk je kunci. Dan bila sampai di suatu tempat, jangan terus turun. Perhati dulu kiri kanan. Kita kadang tak ada, sampai memang fikir nak turun je lah. Betul tak? Bila sampai dekat rumah tu, kita tak tahu. Kalau ada motor-motor tu, dia perhati. Oh, seorang perempuan. Dia ikut sampai rumah. Dia bukan ikut rapat. Dia tunggu kita turun, dia boleh serang hendap kita. Betul kan? Maksudnya, di mana-mana pun kita kena berhati-hati dan berjaga-jaga. Subhanallah. Kemudian, kena sentiasa lepas dah berjaga-jaga semua dah kan, sentiasa meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa. Kita rasa alam nak pergi pasar depan, kalau perjalanan jauh barulah baca doa. Kalau nak keluar dekat tu tak ada pula heboh nak baca doa kan. Memang bila masuk je dalam kereta, mulakan perjalanan. Sebab itu bila kita nak keluar daripada rumah, kena melangkah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Bila keluar daripada rumah itu tempat perlindungan kita. Di atas muka bumi ni, tempat perlindungan kita di rumah kita lah, kan, keselamatan kita. Bila keluar je daripada rumah, melangkah kaki kiri, kita sedang melangkah ke dunia yang penuh dengan ujian, cabaran, gangguan, bahaya dan sebagainya. Lepas tu terus kita amalkan. Dia banyaklah amalan-amalannya. Baca doa tu kan daripada Al-Quran. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah. Itu doa yang kita dianjurkan bila naik kenderaan. Apa maksud dia tu? Subhanallazi sakhara lana haza. Maha suci Allah yang memperjalankan sakharana haza, kenderaan ini. Lagi? Wa ma kunna lahu munqalibun, terus dah je. Okey, baca balik. Mukrinin, yang mana kami sebelum ini tak dapat menguasainya. Naik unta ke, naik kuda ke, naik kereta ke, kita jangan sekali rasa kita yang menguasai kereta kita tu. Kan kita hidupkan kereta, kita tekan minyak, kita rasa kita yang menguasai kereta, betul tak? Boleh tak kalau kereta tu berhenti tiba-tiba? Aksiden. Tiba-tiba payah pancing. Sebab kita ni kurang yang bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal dengan diri kita sendiri. Kita rasa kita bawa pemandu yang baik, kita handal, kereta pun canggih, keselamatan pun canggih. Bila sampailah kat tempat tu, wow, laju nampak, tengoklah siapa. Kadang alhamdulillah, saya kalau bawa kereta mesti berhati-hati. Contoh tengok ada orang aksiden, lajulah tu. Saya tak lebih pada ni, keselamatan utama ni bawa cek semua. Soalannya kita rasa kitalah yang jaga keselamatan kita, betul tak? Sebab itu amalan-amalan doa ni supaya kita menghakis rasa diri kita lah yang memastikan keselamatan. Kita lah yang menguasai kenderaan kita, tidak. Doa tu
Yang mana subhanallazi sakhara lana hadza, maha suci Allah yang memperjalankan, yang menggerakkan kenderaan ini. Wa ma kunna lahu mukrinin, yang mana aku tidak mampu menguasai, mengendarai, membawanya sebelum ini. Lagi? Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepadamu lah kami semua akan kembali di akhirat kelak ataupun kembali di dunia ni. Masya-Allah. Kemudian saya nak share satu hadis Nabi ni daripada kitab Riyadhus Shalihin. Saya pernah baca, lepas tu tadi saya cari, saya jumpalah ni. Kita ingat, kita semua ingat ayat ni, cuma kita jarang beramal dan kita tak tahu daripada mana sumber dia. Ia daripada hadis Nabi yang sahih. Saya baca dulu ya hadisnya. Daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Iza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah qala yuqalu hina izin haditha wa kufiyata wa wufiyata fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanu akhar kaifa laka birajulin qad hadiya wa kufiya wa wukiya." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang seronok bila baca hadis ni. Bila kita tahu maksud dia dan kita tahu kelebihan beramal dengan ni. Kalimah apa tadi? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang membawa maksud apabila seseorang itu keluar daripada rumah. Keluar je daripada rumah ni. Kadang bukan naik kereta pun, nak pergi rumah jiran ke, asalkan keluar je daripada rumah. Lalu dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa maksud dia? Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, kami bertawakal, menyerah diri kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tak ada apa-apa. Kita nak angkat satu jari pun tak ada daya. Nak angkat, nak kelip mata pun tak ada daya kita ni kan. Melainkan kekuatan semuanya itu datang daripada Allah. Maka dikatakan ketika itu, lalu bila kita ucap kalimah tu, Allah membalas. Allah terus membalas doa kita tu, jawapan Allah terus memberi jawapan, engkau akan diberi petunjuk, engkau akan dicukupkan dan engkau akan dijaga. Masya-Allah. Bayangkan. Kita sebut je begitu, Allah pun memberi balasan, Allah menjawab, tapi kita tak dengar kan. Tapi yakinlah, Allah memberi 3 jaminan kepada orang yang mengucapkan kalimah ini, iaitu engkau akan diberi petunjuk. Yang kedua, engkau akan diberi kecukupan. Dan yang ketiga, engkau akan dilindungi. Kemudian syaitan pun bercakap sesama dia. Syaitan pun bergosip terus. Syaitan pun berkata-kata sesama dia. Bagaimana mungkin engkau mampu mengganggu orang ini? Bagaimana mungkin kamu boleh mengganggu orang ini yang telah diberi petunjuk, yang telah diberi kecukupan dan telah diberi perlindungan daripada Allah? Subhanallah. Maksudnya bila kita ucap je kalimah ni, syaitan akan kecewa, frust. Sebab apa? Bila kita ucap bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, Allah lalu membalas, kamu akan dapat petunjuk dariku, kamu akan dapat kecukupan daripadaku, kamu akan dapat perlindungan daripadaku. Syaitan lalu berkata sama-sama dia kan? Maka dia berkata kepada syaitan yang lain, dia berkata kepada syaitan yang lain, kamu tidak ada harapan lagi. Apa yang kita boleh buat kepada orang ni, sebab dia dah dapat perlindungan daripada Allah. Maksudnya kita dah tidak mampu lagi untuk mengganggu dia. Gangguan ni bukan sahaja daripada syaitan direct. Gangguan daripada orang-orang yang dihasut oleh syaitan, orang-orang jahat, perompak, penjenayah, semua itulah. Kadang-kadang gangguan daripada orang yang suka bawa kereta tak tentu arah, betul kan? Kita terganggu, kita pun akan terancam keselamatan bila orang tak memandu dengan baik. Subhanallah. Dan Alhamdulillah memang biasanya nak keluar je automatik bila kita dah buat biasa. Dan kami pun jadi biasa. Baca bila nak keluar je daripada rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu baca doa kena kenderaan tadi. Dan yang ketiga, zikir ya Hafiz ya Muhaimin, ya Allah yang Maha menjaga, yang Maha mengawasi, jaga dan awasilah diri kami ya Allah. Lepas tu jalanlah, geraklah, insya-Allah Allah jaga. Kan kita ni dah hidup berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun. Dah berapa lama bawa kereta?
Ada yang tak pernah aksiden. Jangan sebab kita rasa kita buat berhati-hati sebab tu kita tak aksiden. Tak. Sebab Allah yang jaga kita selama ni. Kita jalan bawa handbag, melenggar kangkung, pergi pasar lah, pergi situ, pergi shopping komplek, tak pernah kena ragu. Bukan kita kata sebab kita ni seorang yang berhati-hati, berjaga-jaga, ataupun kita ni orang soleh, orang beriman, jadi Allah jaga. Tapi sebab apa? Betapa baiknya Allah kan, mungkin berkat doa kita, mohon perlindungan lepas solat apa, Allah betul-betul jaga kita. Masya Allah, subhanallah.